Baik, bertemu kembali. Pakej rangsangan ekonomi beri hati rakyat yang telah diumumkan Perdana Menteri minggu lepas sememangnya memberikan nafas lega kepada pelajar, terutama kepada mereka yang menjalani PKP dalam kampus. Dan pakej rangsangan ini merupakan salah satu merupakan pakej yang terbesar dalam sejarah sebenarnya, yang memperuntukkan 270 juta kepada pelajar dan akan memberikan sebanyak one-off RM200, termasuklah IPTA, IPTS, Politeknik dan juga matrikulasi. Bagi memperhalusi dan juga memperbincangkan lagi mengenai hal ini, kita bersama dengan Dr. Muhammad Sukur Jaafar, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat hari ini, Doktor? Alhamdulillah. Kita memang satu meter, Doktor. Boleh? Ya. Baik. Kita terus saja ke topik kita ke hari ini, iaitu mengenai pakej rangsangan yang telah diumumkan. Pandangan doktor sendiri mengenai bantuan one-off sekali bayar RM200 ini, mampukah ia membantu pelajar atau bagaimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang lepas, kita yang amat berhormat Perdana Menteri telah pun mengisytiharkan pakej rangsangan ekonomi bagi rakyat prihatin. Jadi sebanyak 250 bilion, satu jumlah yang besar diberikan kepada rakyat Malaysia. Daripada 250 bilion itu, lebih kurang dalam 270 juta diperuntukkan khas untuk pelajar-pelajar di Institut Pengajian Tinggi. Jadi alhamdulillah, jumlah itu memang besar, dan kita tahu bahawa bagi pelajar-pelajar ni, dia berada di serata Malaysia, sama ada yang berada di luar bandar ataupun berada di bandar. Tiap-tiap seorang akan dapat sebanyak RM200. RM200 ni secara kolektif ni berbezalah antara pelajar yang berada di bandar dan di luar bandar. Ya, yang di luar bandar itu mungkin merasakan RM200 itu besar. Tapi yang berada di bandar itu mungkin merasakan jumlah itu tidak cukup. Walau bagaimanapun, itu bukan persoalan yang asas. RM200 yang diberikan itu sangat-sangat membantulah. Terutamanya waktu sekarang ini, di mana pergerakan itu agak terbatas. Jadi saya percaya semua pelajar yang mendapat bantuan ini sangat bersyukur dengan bantuan yang diberikan. Itu kita bercakap mengenai bantuan one-off RM200. Ada satu lagi bantuan yang mungkin ada hubung kaitnya juga dengan pelajar, di mana mulai 1 April ini 1 gig internet diberikan secara percuma. Mampukah pemberian secara percuma ini boleh meningkatkan lagi, maksudnya orang boleh melakukan e-learning di rumah, ataupun bagaimana untuk student atau pelajar ini merebut peluang? Ya, kita nampak bahawa ada kemungkinan besar pelajar-pelajar ini tidak boleh balik semula ke kampus untuk menjalani proses pembelajaran secara tradisional. Jadi kita memang maklum bahawa universiti-universiti yang daripada negara-negara yang telah menghadapi masalah COVID-19 ini telah pun mengimplikasikan pelajaran secara maya. Jadi kita akan susur sebaik saja tamat tempoh PKP nanti, insya-Allah, di mana pelajar ini akan tetap berada di tempat yang dia berada sekarang dan akan melalui proses pelajaran secara maya. Dan sekarang pun kita lihat bukan saja di universiti-universiti, di pusat pengajian tinggi, sekolah-sekolah pun telah mengimplikasikan proses pelajaran secara maya, kerana mereka juga terkesan dengan apa yang berlaku sekarang ini. Betul. Jadi alhamdulillah lah, dengan kemudahan 1 gig yang diberikan, saya nak kata cukup tu tapi kita kata alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ya. Asal ada, okeylah daripada tak ada. Ya, betul. Baik, itu bila kita bercakap mengenai internet, bayaran one-off kepada pelajar. Bila kita lihat secara totalnya pakej rangsangan ekonomi, ada Perdana Menteri kita memfokuskan tiada golongan yang tertinggal. Tak kisahlah di Makcik Kiah ke, Makcik Jemah ke, Makcik Limah ke, apa ke.
pandangan doktor sendiri, bagaimana pakej ini dapat membantu segenap atau semua masyarakat di Malaysia ini? Ya, pakej ini sangat komprehensif. Dia tumpukan kepada golongan-golongan semua taraf, yang mana pemberian diberikan itu mengikut level-level yang ditetapkan. Jadi apa yang kita lihat di sini iaitu apabila berlakunya COVID-19 ini, kita faham bahawa masyarakat Malaysia terutamanya yang bekerja berpendapatan sendiri sangat terkesan. Betul. Jadi kita akan ataupun kerajaan membantu masyarakat ini supaya kegiatan ekonomi itu dapat berterusan. Kita tidak ada putus dia dari segi bajet, daripada pendapatan kita. Sebab apabila kita terputus di segi pendapatan, maka akan terputuslah di segi perbelanjaan. Dan apabila terputus di segi perbelanjaan, pergerakan ekonomi itu akan terhenti. Ya. Jadi kita nak setiap ringgit yang ada itu boleh berkembang di dalam ekonomi Malaysia. Betul. Tapi dengan kekurangan kuasa untuk membeli di tangan itu, maka kita akan dapati banyak juga sektor-sektor yang terkesan lah. Dan kita boleh lihat di dalam dunia pun, di dalam sektor petroleum, harga dia begitu jatuh sekali, begitu bawah daripada paras yang selalu yang kita biasalah. Betul. Ya. Okey. Implikasi sebenarnya pakej rancangan ini, kalau doktor boleh lihat selepas PKP ini dijalankan, bagaimana? Saya suka untuk memberi tumpuan kepada universiti. Kerana saya daripada situ. Betul. Dan saya amat terujalah bahawa selepas ini apabila kita membuka balik atau selepas tempoh 14 hari bulan ini, universiti dan juga mungkin sekolah-sekolah akan mula mengimplikasikan pembelajaran secara maya. Yang mana proses ini sebenarnya cuba diperkenalkan lama. Betul. Tapi dia tidak berapa mendapat perhatian yang menyeluruh. Kemungkinan disebabkan oleh sebahagian besar yang mengajar masih lagi di dalam Gen X, Gen Y yang dah selesa mengajar secara face to face. Jadi untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang canggih sekarang ni, dia memerlukan pembelajaran yang baru. Betul. Tetapi apabila proses pembelajaran maya ini diperkenalkan di dalam seluruh sistem pengajian tinggi, maka nak tak nak semua generasi X, Y, generasi milenium akan mula mempersiapkan diri untuk menuju ke arah tersebut. Jadi apa yang saya nampak ialah selepas tempoh PKP ini, semua warga pendidik akan mempunyai aset yang kuat atau aset yang kukuh untuk meneruskan pembelajaran secara maya, dan ini sikit sebanyak akan memperkenalkan atau mengalihkan era pembelajaran di Malaysia ini ke arah yang lebih moden, insya-Allah. Betul. Tindakan daripada pihak UiTM sendiri untuk mempersiapkan tenaga pengajar ke arah pembelajaran alam maya ini bagaimana? Alhamdulillah, UiTM ni sejak daripada hari pertama sekali kita telah bermesyuarat demi memesyuarat, brainstorm untuk melihat alternatif yang ada. Kita juga berkongsi-kongsi maklumat daripada setiap fakulti untuk melihat apakah teknik yang sesuai untuk diberikan. UiTM juga telah membuat survey untuk melihat apakah kesediaan pelajar untuk menerima pembelajaran secara maya ini. Dan kita akan cuba pastikan setiap pelajar itu sama ada dia mempunyai peralatan yang cukup ataupun tidak bagi menghadapi pelajaran secara maya ini. Akan sampai pelajaran itu kepada dia.
Betul. Jadi kita akan pergi setiap orang tu. Jadi dalam masa sekarang ni kita lihat setiap fakulti di dalam UiTM telah pun menghantar survey, micro survey kepada setiap pelajar-pelajarnya. Ini tindakan yang dibuat oleh setiap pensyarah lah untuk untuk mencapai pelajar dia dan bertanya berkenaan dengan apakah yang ada pada pelajar tersebut yang mana dia boleh menyalurkan maklumat ataupun pembelajaran itu sama ada secara online ataupun secara offline. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik doktor, dalam masa berbaki lagi 3 minit sebenarnya untuk segmen ini, kita ingin tahu juga perkembangan ataupun status terkini pelajar yang berada di dalam kampus sekarang bagaimana? Kalau kita lihat UiTM ni memang ramai. Ya. UiTM ni dia besar. Setiap negeri ada cawangan-cawangannya. Kita ada lebih kurang dalam 160,000 pelajar lebih kurang ya. Sebahagian besarnya telah pun balik kampung. Itu yang berlaku pada hari pertama apabila PKP ini dilaksanakan. Sebahagian besar ni sama ada dia tak sempat balik dan disebabkan oleh tiket ataupun dia mengambil keputusan untuk berada di kampus kerana merasakan tempoh 2 minggu itu pendek bagi dia. Sedangkan semester baru bermula. Betul. Jadi dia stay di situ dan kemudiannya apabila dilanjutkan maka dia berada dah di dalam tu. Jadi kita ada 3 kategori sekarang iaitu pelajar yang berada dalam kampus, pelajar yang telah sedia balik ke kampung, rumah masing-masing dan pelajar yang menyewa ni. Non-resident. Ya, non-resident RR. Jadi tiga-tiga tu bagi yang berada di college dan juga yang berada di NR itu tidak berapa ramai sangatlah. Majoriti boleh kata telah pun balik ke rumah masing-masing. Jadi kepada ibu bapa di luar sana sebenarnya jangan bimbanglah sebab masih lagi ada ibu bapa yang risaukan anak-anak mereka di kampus ni dalam tempoh PKP ni sebenarnya mereka dalam keadaan yang sihat. Alhamdulillah, insya-Allah semua dijaga. Semua terjaga. Ya. Baik doktor, mungkin boleh berikan nasihat sedikit kepada mereka di luar sana yang masih sebenarnya berdegil, masih keluar rumah, yang tidak mematuhi arahan PKP ini. Okey. Kita faham bahawa PKP ini bukanlah sesuatu keadaan yang ingin kita teruskan. Dan kita tahu bahawa setiap seorang itu seminggu pun dia dah tak tahan dah duduk dalam rumah. Jadi kita memang nak kerajaan untuk menghentikan PKP ini supaya semua boleh hidup bebas seperti mana yang sedia kala. Tetapi untuk memastikan perkara itu berlaku, dia memerlukan komitmen daripada semua orang. Betul. Ya, kita masih ada lagi jumlah peningkatan dalam penularan ataupun yang menjangkiti COVID-19 ini. Selagi jumlah itu tidak menurun ataupun tidak mencapai sifar, maka selagi itulah kita semuanya berada dalam keadaan yang bahaya. Betul. Jadi saya sangat-sangat memohonlah semua pihak yang berada, yang mendengar, yang tahu bahawa setiap kita di sini bertanggungjawab untuk melaksanakan dan menghentikan COVID-19 ini, insyaAllah. Amin, amin. Terima kasih ucapkan kepada Dr. Kani sudi bersama dengan kita hari ini. Dan selepas ini kita akan bersama dengan Ridwan. Ridwan akan bersama